Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita terkini hari ini. Kerajaan digesa segerakan simakan semula warta berkenaan pemberian khas kepada Sabah seperti yang termaktub dalam perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlemen Kota Blud Isna Raisa Munira Majelis dalam sedangannya bagi fasa pelaksanaan hak-hak Sabah yang masih belum dilaksanakan mengikut Perjanjian Malaysia 1963. Beliau mensadangkan simakan semula dibuat atas warta yang bertarikh 20 April 2022 supaya selari dengan formula pemberian semula 2/5 atau 40% hasil persekutuan kepada kerajaan negeri seperti yang termaktub mengikut perkara 112 si Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan juga katanya perlu menyegerakan penubuhan jawatan kuasa kerja antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak bagi pemantapan mekanisme kolaborasi pelaksanaan proyek persekutuan di wilayah Sabah dan Sarawak. Kerajaan juga perlu segera melantik wakil negeri pengeluar minyak di dalam anggota Majelis Penasihat Petroleum Negara MPPN dan kedudukan mereka perlu setara dengan majelis di peringkat kebangsaan seperti Majelis Tanah Negara dan Majelis Keuangan Negara, katanya dalam kenyataan semalam. Isna Raisa Munira yang juga Ketua Wirawati Patiwarisan berkata penubuhan tabung atau akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak bagi tujuan merapatkan jurang pembangunan antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak juga perlu disegerakan. Katanya dengan itu memulihkan gerak kerja khas dimulakan bagi mencari pendekatan baru dan merancang pembangunan Sabah dan Sarawak. Kini 90% proyek kendalian kerjaan persekutuan terbengkalai di Sabah dan hanya 38% peruntukan pembangunan yang diumumkan setiap tahun kepada Sabah dan Sarawak digunakan pada tahun semasa, katanya. Turut dicadangkan peruntukan yang lebih besar kepada ahli parlimen Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira keluasan kekuasaan parlimen yang dipertanggungjawabkan. Selain itu, beliau juga mencadangkan kabinet meluluskan pertimbangan bilangan kursi parlimen di Sabah dan Sarawak supaya dapat mewakili 35% daripada kursi parlimen di Malaysia sejajar dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dalam masa yang sama, beliau turut mencadangkan pelaksanaan ME 63 melalui pembentangan belanjawan 2023 yang mana tidak membabitkan sebarang pindaan akta tetapi pindaan kepada arahan pentadbiran dan pekeliling perbendaharaan. Beliau menjelaskan cadangan itu termasuk penetapan setiap satu butiran perbelanjaan yang akan dibelanjakan untuk Sabah dan Sarawak dibutirkan dengan lebih jelas di dalam anggaran perbelanjaan persekutuan supaya mudah dipantau. Turut boleh dilaksanakan dengan memindah pekeliling perbendaharaan PB 2.6 dan PB 2.5 dengan melarang vermen dan pindah peruntukan ke atas perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi butiran berkaitan Sabah dan Sarawak. Jika dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkan, pekeliling perbendaharaan boleh membenarkan pindaan peruntukan dilakukan dengan syarikat kelulusan daripada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak perlu diperolehi terlebih dahulu. Lebihan peruntukan pembangunan yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun semasa perlu disimpan semula di dalam tabung atau akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak tanpa menjejaskan peruntukan tahunan bagi tahun berikutnya. Dalam perkembangan yang sama, beliau turut mencadangkan bagi fasa ketiga pelaksanaan ME 63, kerajaan diminta mempertimbangkan ketika sidang parlimen ke-15 pada panggal pertama dan kedua
menyelesaikan isu-isu perundangan mengenai 4 perkara berkaitan petroleum. Katanya pertamanya adalah isu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, kedua isu mineral minyak dan medan minyak, ketiga isu akta laut wilayah akta 750 dan keempat hak negeri ke atas pelantar benua. Bagi sidang parlemen juga dicadangkan supaya pindahan dibuat atas Akta Kemajuan Petroleum 1974 kurungan Akta 144 bagi menaik taraf Majelis Penasihat Petroleum Negara. Sekian berita dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.